kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan Allah kepada manusia, yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan kamu mencegah daripada yang munkar dan kamu beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Ini adalah kita. Kita dikeluarkan dengan misi kita untuk menjadikan manusia dapat membezakan yang benar. Dapat datang kepada yang ma'ruf, manusia meninggalkan yang munkar. Dan sebesar-besar munkar itu ialah manusia melakukan syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab itu Rib'i bin Amir, utusan Nabi SAW, sahabat Nabi SAW pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, apabila dia pergi berhadapan dengan panglima tentera Parsi, bila ditanya kepada dia, Rib'i adalah satu orang hanya orang bawahan daripada, bukanlah di pergolongan bangsawan, tapi Islam telah mengangkat manusia dan menyamatarakan manusia kesemuanya. Pakaiannya pun pakaian bukan orang mewah-mewah. Berjumpa dengan panglima tentera Parsi yang hebat. Apabila panglima tentera Parsi itu bertanya dia, apakah tujuan kamu datang berjumpa dengan kami? Kenapa kamu wahai orang Islam datang ke negeri Parsi dengan angkatan yang besar dan menyampaikan misi-misi ini kepada kami? Kata Rib'i, Allahu bata'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, min jawril islam ila adlil islam, min jawril adyan ila adlil islam, wa min dhiqid dunya ila si'atiha. Allah yang telah menghantar kami supaya dengannya kami mengeluarkan, supaya kami mengeluarkan manusia dengan izin Allah Azza wa Jal. Keluarkan apa? Keluarkan manusia yang Allah kehendaki menyampaikan mesej Islam, keluarkan daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada kesempitan dunia kepada dunia yang luas, yang ajaran Islam yang begitu luas. Pertama, mengeluarkan manusia daripada mengabdikan diri sesama manusia kepada mengabdikan diri pada Allah. Kedua, mengeluarkan manusia daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam. Ketiga, menjadikan pemikiran manusia yang sempit dalam dunia ni disebabkan ajaran yang sempit kepada keluasan ajaran Islam. Ini risalah Islam. Ini misi Islam. Inilah yang mesti kita sampaikan kepada golongan-golongan ataupun kepada saudara-saudara non-Muslim yang kadang-kadang mereka tidak tahu tentang ajaran Islam ini. Malangnya oleh kerana kita umat yang lupa tentang peranan kita. Dalam harian kita berinteraksi dengan non-Muslim, kita gagal untuk menonjolkan tentang keistimewaan Islam. Lalu mereka mungkin pernah kita beli barang daripada mereka beli barang daripada kita, bertegur sapa di pejabat, berjumpa, kadang-kadang minum sekali. Tetapi mereka tidak dapat melihat keindahan Islam sehingga mereka tertarik dengan ajaran Islam. Lebih duka cita lagi jika cara kita berurusan dengan mereka itu menimbulkan prejudis dan sangkaan buruk mereka terhadap agama. Sehingga mereka menganggap agama ini satu agama yang tidak adil, ataupun agama ini satu agama yang memusuhi manusia tanpa sebab, dan mereka merasa mereka dimusuhi oleh Islam tanpa sebab. Kerana pandangan kita yang sempit ataupun cara interaksi kita yang salah. Maka dengan itu kita berperanan dalam hal ini supaya kita dalam kehidupan harian berjumpa dengan negara yang seperti kita ini yang mempunyai keperbagaian agama dan kaum, supaya kita menonjolkan keistimewaan Islam. Kita bukan menampilkan diri kita, tapi kita menampilkan risalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai satu mukadimah ringkas untuk membolehkan kita mengadakan perbincangan pada hari ini, dan insya-Allah saya akan buka ruang kepada penonton di studio untuk mengemukakan soalan atau pertanyaan mengenai apa yang mereka timbulkan dalam tajuk ini. Silakan. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Saya Syarin Yusof dari Ampang. Soalan saya, bolehkah saya memberi daging kurban Eid Adha kepada jiran saya non-Muslim? Terima kasih. Terima kasih kepada soalan saudara kita. Ini kadang-kadang banyak perkara yang kita lakukan hukuman hanya di atas semata-mata kerana demikianlah orang ramai kata. Pendapat orang ramai. Ataupun itulah yang pernah kita dengar.
Agama menyatakan la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kamu untuk melakukan kebaikan dan keadilan kepada orang yang tidak memerangi kamu di dalam agama kamu dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang melakukan sikap yang adil, yang melakukan keadilan. Fatwa-fatwa para ulama yang lebih luas dalam hal ini menyatakan tidak ada larangan untuk kita memberikan kadang-kadang daging yang kita buat korban atau seumpama akikah seumpamanya. Jiran kita di sebelah rumah kadang-kadang dia tengok kita buat kenduri. Ramai orang datang. Dia terasa kenapalah aku ni tak dijemput. Dia kata minta maaf lah saya tak boleh jemput awak. Ini makanan khas. Pasal apa? Dia kata saya tengok makan, saya teringin. Dia kata oh awak tak boleh makan. Kalau awak makan ini habislah pahala saya. Kan? Ini pandangan-pandangan yang sempit ini tidak mempunyai kadang-kadang sandarannya tidak kuat. Mengapa kita mencari pendapat yang sempit? Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama di peringkat antarabangsa menyatakan bahawasanya tidak salah untuk kita memberikan daging korban kepada saudara kita yang bukan Muslim selagi mana mereka tidak memusuhi agama ini. Seperti mana yang disebut oleh aku. Ini disebut oleh Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz rahimahullah, bekas mufti Arab Saudi yang lepas, yang telah meninggal, yang meninggalkan sumbangan yang besar dalam dunia Islam. Beliau menyatakan sebenarnya tidak ada larangan dalam hal ini. Maka janganlah kita kadang-kadang kita tidak baik dengan jiran kita kerana perkara ini. Malangnya orang Islam ni, kadang-kadang dia mempertahankan soal daging sekeping itu. 2-3 keping. Dia tidak mempertahankan soal hak-hak dia yang lebih besar. Tanah 30 keping, 40 relung, 50 hektar, bangunan 50 tingkat. Itu taklah pula dia tanya boleh itu pun tidak. Yang nak ditanyanya daging sekeping ni boleh diberi itu pun tidak. Perkara yang berapa sen itu ditanya, perkara yang berpuluhan juta tidak ditanya. Maka ada orang kita jadi Alibaba dalam perniagaan. Tak pula ditanya haram atau halal. Tapi kalau dia buat daging korban, mamak sebelah ni yang dirasa bukan Muslim nak makan, banyaklah persoalan fiqahnya dan banyak pula tok syekh fiqah ni mengeluarkanlah kitab-kitab dan entah daripada mana datangnya itu. Dan ini kita mesti buka pemikiran kita supaya lebih luas dan lebih kita tidak jumut dalam perkara yang seperti ini.